Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya saya mempersilakan Tuan Lee Chuan Hao, Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Speaker. Soalan 3. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang Ketua, persoalan yang terkait dengan berapakah jumlah bilangan pegawai perubatan yang sedang menjalani kursus pembedahan kardiotorasik dan juga kursus perubatan keluarga ataupun FMS, Family Medicine Specialist, dengan izin dan juga yang terkait dengan dana kerajaan yang dibelanjakan. Ringkasnya, Tuan Yang Ketua, seramai 23 orang pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang sedang mengikuti pengajian kepakaran dalam bidang pembedahan kardiotorasik, pembedahan surgical training, bukan kardiologi, atau saya ulangi, 23 jumlahnya yang sedang mengikuti kepakaran pembedahan kardiotorasik ini, yang mana 7 daripada mereka di bawah program sarjana perubatan Masters of Medicine locally di tempatan, dan 16 orang pegawai dalam parallel pathway. Parallel pathway ini adalah twin of those yang juga ada pengajian di sini, beberapa universiti, fasiliti kita, hospital kita, dan juga mereka juga mendapat fellowship dan membership overseas. Sebagai contoh. Kedua, bagi bidang perubatan keluarga, seramai 1,938 orang pegawai perubatan sedang mengikuti pengajian kepakaran, yang mana 390 orang pegawai dalam program sarjana perubatan, sekali lagi Masters Medicine, Family Medicine locally, tempatan dengan izin, dan 1,548 orang dalam program Parallel Pathway. Seterusnya, bagi tahun 2020 hingga 2024, anggaran tentang perbelanjaan beasiswa bagi pegawai perubatan KKM yang mengikuti pengajian kepakaran dalam bidang pembedahan kardiotorasik adalah RM2.6 juta, manakala bidang FMS adalah RM68.1 juta. Yang Ketua. Dan berhubung dengan penyediaan prasarana yang dikatakan apakah ada perbelanjaan prasarana itu, berhubung dengan penyediaan prasarana latihan, tiada kos dibelanjakan dengan prasarana latihan bagi kedua-dua bidang tersebut kerana dia menggunakan prasarana dan fasilitis yang sedia ada. Tuan Yang Ketua. Saya ambil begitu dahulu. Terima kasih. Tuan Ketua, Ipoh Timur. Soalan tambahan Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya soalan tambahan berkenaan dengan statistik jugalah. Saya mohon Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri untuk jelaskan apakah bilangan pesakit sama ada efektif maupun kritikal kardiotorasik, khususnya kardiotorasik surgery, yang dirujuk daripada HRPB Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh ke Pulau Pinang, ke Hospital Srodang dan ke IJN setiap bulan atau setiap tahun, atau mana-mana unit of time dengan izin. Keduanya berkenaan dengan patient load. Sumbangan patient load HRPB Hospital Raja Permaisuri Bainun ni, adakah patient load yang sedia ada ni mengabsahkan keperluan yang mendesak sesebuah kardiotorasik specialist center kat HRPB tingkat 5 dengan spesifiknya, dan sekiranya ia mengabsahkan, apakah dan sama ada KKM akan meletakkan satu garis masa pelaksanaan yang jelas untuk diwujudkan satu kardiotorasik center yang spesifik. Dan yang last sekali berkenaan dengan tenaga kerja, surgeon dan pakar-pakar bedah di Malaysia ini, yang tahun ini kalau tak silapnya bawah Parallel Pathway Program, adanya 4 orang yang dah menduduki peperiksaan dan ujian, dan tunggu tahun ni je, tapi dia sangkut atas sebab yang diketahui jelas oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Adakah gazetmen mereka 4 orang dan mungkin 16-17 orang lagi yang duduk peperiksaan tahun ni dan tahun depan mungkin boleh sumbang kepada manpower plan of cardiothoracic surgeon ni? Apakah pendirian Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan Malaysia dalam menggazetkan mereka ni sebagai surgeon yang boleh masuk NSR terus?
Sekian, terima kasih. Panjang soalan Datuk Ketua. Baik, ringkasnya saya sebutkan dahulu. Ya, kalau apa yang dikatakan amalan penyumberluaran outsourcing, ya, kerana kita tahu bahawa HRPB Bainon Ipoh, ya, tidak punya cardiothoracic surgery service, hanya cardiology services saja. Maka memang kita hantar menggunakan penggunaan penyumberluaran outsourcing itu kepada beberapa hospital yang saya ada di sini, beberapa fakta, ya, di mana kita menggunakan memperuntukkan 200 juta untuk penyumberluaran dan 144 juta bagi penyumber pesakit ke KKM, ya, dan juga kepada kemudahan jagaan kesihatan swasta. Kita pun juga menghantar, ya, umpama, ya, kita hantar ke KPJ Ipoh contohnya ada 20, ya, dalam tahun, ya, dalam fakta yang saya ada, mungkin ini adalah fakta setahun, ya, dan beberapa kita hantar ke IJN 361, ya, Pulau Pinang 349, ya, dan seterusnya. All in all, jumlah besarnya adalah 821 pesakit yang kita hantar dalam outsourcing kepada centers atau hospital yang punya cardiothoracic services, ya. Adapun soalan yang seterusnya itu, kita punya 14 cardiothoracic surgeon yang berkhidmat di fasiliti kesihatan, fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, ya. Dan juga kita punya 7 cardiac center. Daripada 10 yang ada cardiology services, hanya 7 daripada itu ada cardiothoracic surgery services. Dan tidak termasuk adalah Bainon, ya. Tidak termasuk adalah apa yang, ya, yang sedia dimaklumi bahawa, ya, hospital Raja HRPB Raja Perempuan Bainon memang tidak ada cardiothoracic. Lalu 14 saja, Datuk Yang Ketua, daripada pakar cardiothoracic ini yang bekerja di hospital, di pihak awam. Dan daripada jumlah 88 seluruhnya, itu pakar yang ada dalam NSR di negara kita. Jadi pastinya, ya, kalau sudah begitu faktanya, memang ada perancangan KKM untuk yang mengangkat agenda menjadikan juga Hospital Raja Perempuan Bainon Ipoh untuk mendapat fasiliti ataupun mendapat apa yang dikatakan servis cardiothoracic dalam waktu ke depan ini. Kita sedang merancang-rancang, semua ada rolling plan keempat 20 RMK 13 atau seumpamanya, ya, ataupun ke depan nanti. Jadi itu adalah dalam perhatian kami. Ya, 4 yang baru pulang dengan cardiothoracic surgery, graduate daripada cardiothoracic melalui parallel pathway itu memang menjadi perhatian saya. Dan apapun gendala hari ini, saya akan committed untuk memastikan bahawa keempat-empat itu akan dapat akhirnya melalui program gazettement, pewartaan, ya, attachment, dan akhirnya insya-Allah akan kita dapat pendaftaran dalam National Specialist Registry NSR, insya-Allah. Itu adalah komitmen saya dan kementerian. Terima kasih, Datuk Ketua. Sebelah kiri, Yang Berhormat Pasir Salak.